Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa seperti mana difardukan juga di atas orang-orang yang sebelum darimu dengan berpuasa. Kalau kalian kerjakan dengan sebenar-benarnya, maka pasti kalian akan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu mawlana azim. Para hadirin sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan segala limpah dan kurnianya kita masih lagi Allah Ta'ala beri peluang untuk sama-sama meneruskan ibadat kita di dalam bulan yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Itu bulan Ramadan yang penuh berkat. Artinya bulan yang diganda-gandakan segala kebajikan dan kebaikan. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan dan kebajikan tersebut dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah bulan yang dinanti oleh orang mukmin, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mempunyai basirah, penglihatan mata hati yang jelas. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La ya'lamun nasu ma fi Ramadhan." Kalaulah mengetahui oleh manusia apa yang Allah Ta'ala jadah, Allah Ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan, la tamannat ummati, nescaya bercita-citalah oleh umat aku, antakuna, bahawa adalah sanatu kulluha Ramadana, setahun sepanjang-panjang tahun, yakni 12 bulan itu ialah semuanya bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi kata kalau manusia tu kalau manusia tu mencapai keyakinan yang tinggi itu. Kenapa Nabi tak kata tayaqqanu, selalu senang. Tapi lau ya'lamun nasu, kalau mengetahui oleh manusia. Kerana keyakinan itu tidak akan hasil melainkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab bagi yakin itu ialah ilmu pengetahuan. Tetapi setiap ilmu pengetahuan itu belum tentu juga seseorang itu sampai kepada kesempurnaan yakin. Orang yang mempunyai ilmu macam kita tahu tak? Tahu. Kita dengar tazkirah, dengar kuliah, bahkan baca hadis-hadis fadailul amal, kelebihan-kelebihan beramal, kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Tapi kenapa kita sendiri tidak beramal lah? Itu kelebihan semaya tarawih
kelebihan tu, kelebihan ni banyak kelebihan. Tahu. Tapi cukup lapar, akak pun balik lah. Tak agak lah, tak agak lah. Nah, balik tidur ke, sedap sikit. Tahu tak? Tahu. Tahu apa? Tahu kata tarawih itu 20 rakaat. Nah, witir 3, tahulah ke? Kelebihannya begitu begini. Nah, khusus pada bulan Ramadan saja, tak ada di bulan lain. Bulan lain mana ada tarawih. Nah, tapi kenapa orang panggil kita tu tidak sungguh-sungguh nak menyempurnakan ibadat kita, nak itmamul ibadah fi Ramadan, menyempurnakan ibadat dia bulan Ramadan. Bukan tidak tahu, nah, bukan tidak yakin, tak yakin, tapi statik keyakinan kita tu hanya berdasar pada ilmu yakin ni panggil dah. Tidak naik ke tahap ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Maka keyakinan ni yang sama saja, tetapi zauqiyahnya, kecapan rasa manis, pahit, tawar dia tu, itu tidak lain tidak bukan hanya dengan cakap, dengan kuliah, dengan mengajar, dengan tazkirah, dengan khutbah, tetapi dengan beramal. Sebab tu kalau tanya saya pribadilah, saya Ustaz, apa pendapat Jabatan Agama Islam di Selangor ni? Dia surat keluar surat keliling, jadi menakkan tazkirah setiap malam Ramadan. Tarawih 20 rakaat, tazkirah tak boleh. Saya setuju. Sebab banyak doa pada tazkirah, banyak cakap pada buah, banyak kecek pada beramal. Padahal tarawih 20 tu kalau kita buat, jangan jadi ni masalah juga tu. Email berkata ya syak ni bahaya juga, syak sendiri ni. Itu email ni ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam tu untuk diikuti oleh umum. Nabi SAW dia bagi saranan apabila kita jadi imam ni, kita peringnya, idza amma ahadukum falyukhaffif, apabila menjadi imam daripada kalian, maka hendaklah kamu ringankan. Zaman tuk nenek kita dulu boleh buat 20, bukan sebab lama sampai 2 jam kan, tak. Wadduha ke bawah ya. Wadduha alam nasyrah inna anzalna wattini wa zaitun iza zulzila al-qari'ah. Itu aja. Tak ada pukul 10 siap dah. 9.45 tu siap dah. Witir pula 3 rakaat. Qul Allah, qul a'udzu bil falaq, a'udzu bin nas. Habis ya. Tapi lah ni jadi macam tak boleh saya ni tu Imam Al-Hafiz ke sana tu. Macam panjang sikit lah, pipi ke 2 pipi 2 lah ke, segar sikit. Dia tak khabar ke belakang ke segar ke lutut nah. Fal yukhaffif, maka hendak kamu peringat. Nabi tu tak pernah menegur imam yang membaca pendek, tak ada dah. Tak adalah hadis Nabi kritik pasal apa baca pendek sangat ni, tak ada. Tapi kalau baca panjang, itu adalah hadis Nabi tegur. Sayyidina Muaz, Sayyidina Muaz kalau tak silap, adalah hadis. Muaz bin Jabal, annahu amma qauman, satu hari dia jadi imam pada satu jemaah, fa'atala alaihim jiddan, maka dia pun baca panjang sangat-sangat. Tak tahulah panjang sangat tu macam mana, makali 2-3 lah tu serakaat. Nabi baca panjang kalau mai raya gitu kan. Jangan boleh kita tahu tu Nabi baca Al-Baqarah serakaat semayat tu, semayat sore. Sahabat tu dia nak jadi makmum, siapa tu ni? Hak tu hak ubah tu. Nabi saya Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Patut pecah bekok tapak kaki Rasulullah. Itu Rasulullah bila semaya saya, Rasulullah panjang. Tapi
Itu email Rasulullah genge, gitu. Kita terbalik bila semaya saya kita pendek Fatihah senapah. Nah, dakwah tidak wal asri baca Fatihah saja tu senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tapi kalau jadi tu email, panjangnya baca sambung lagi sambung. Getar-getar kalau untuk itu Allah tambah lagi. Nah, jadi terbalik. Jadi terbalik dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Rasulullah tak pernah tegur dia baca semaya pendek. Nah, tu email baca pendek tak tegur. Kita je kadang-kadangnya hak puasa, tu email ni kuliah semua tak ada. Dia Rasulullah tak apa. Masuk keluar Allah seterik pun tak apa. Tak ada masalah. Tak ada dalam kamu hidup Rasulullah menegur sahabat baca pendek, tapi tak ada. Tapi baca panjang tu ada Rasulullah tegur. Cuba ni, fa'atala alaihim jiddan, maka memandanglah oleh Mu'adh bin Jabal di atas kaum tadi, jemaah tadi itu bersangat-sangatan panjang. Fasyakahu rajulun minhum, maka mengadu-ngadulah oleh seseorang daripada mereka itu kaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Report dah lah. Tak boleh gitu, kaki report ni ada semua betul ni. Sini pun ada kaki report ni. Kalau apa siapa nak panggil pengerusi kejap lah. Zaman Nabi pun ada juga kaki report nah. Panjang sangat pergi mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apalah Mu'ahnya baca jadi tu email panjang lah, getar-gegar kalau lutut ayat tua. Bila dapat report lagu tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh, maka Rasulullah pun kata kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, afattanu anta ya Mu'adh, adakah membuat fitnah hei Mu'adh? Adakah membuat fitnah hei Mu'adh? Mana? Gi baca panjang jadi tu email tu Nabi kata membuat fitnah ke hei Mu'adh? Tu lagu tu dah. Ini sebab tu kalau kalau saya jadi tu email terawih ni waktu hak bawah gitu je. Waktu hak kul Allah, inna ataina kul Allah, inna anzalna kul Allah, alam nasyrah kul Allah. Dulu gitu. Jadi tak berat jadi 20 tu. Tak berat jadi. Jadi yalah. Semua tu mudah sunat ke. Kita nak teka-teka orang pun tak boleh juga terpulang kepada keimanan masing-masing. Tahu saja, tahu dah. Walaupun tahu bagaimanapun, tapi kita tidak ada semangat untuk ubah. Untuk ubah maknanya untuk up to date lah, perbaiki maksudnya. Daripada kita buat lapar tazkirah, kita buat dua boleh. Bagi saya sokong maksudnya. Sebab apa? Dah banyak sangat dah tazkirah. Cakap sangat. Tapi tazkirah tak terawih pun ada. Ustaz tazkirah sendiri tak semaya terawih. Bergomong ngadu malam 2 tempat dia tazkirah. Masjid ataupun surah hak mula-mula tazkirah lepas isyak sebelum tarawih. Ya hingga situ dulu. Assalamualaikum, qala Allah, qala Nabi, gogeng ngajar ke suruh amal rajin-rajin dalam bulan Ramadan. Cukup 20 minit setengah jam. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ayah-ayah teruskan beribadat. Saya ada tepat lagi untuk tazkirah. Tepat kedua tu tazkirah lepas tarawih. Tak buka bagai wali turun tangga siapa selalu tangga surah yang kedua. Start motor, start kereta, jalan juga. Ambil masa je juga 20 minit juga. Siapa di tempat kedua habis dah semai tarawih. Dia naik assalamualaikum warahmatullahi qala Allah, legung suruh orang wa amal rajin-rajin di bulan Ramadan. Dia sendiri mulut saja beramal, ngongeng nasihat ke orang. Tubuhnya tak semaya tarawih juga. Bapa jadi duk ngomong mulut tu sebab lepas ni salah rauk boleh piti. 2 tempat
buat 2 kali salawat. Kabura maqtana indallah antaqulu ma la taf'alu. Besar dosa di sisi Allah apabila mu kata benda yang mu sendiri tidak beramal, tidak buat. Saya ustaz ya marah. Nah, mana tak ada tazkirah malam-malam. Kalau tanya apa tak ada, bagus lagi. Ubah terawih 2 bulan. Nah, kuliah boleh buat, kuliah subuh boleh. Nah, kuliah zuhur boleh buat. Tazkirah sebelum buka puasa, kalau masjid surah ada yang panggil jam buka puasa ke. Nah, lepas isyak terawih witir 20 rakaat. Baca reka-reka tak apa, yang lebih tamam itulah yang lebih afdal. Gitu dah. Itu Sayyidina Mu'adz ditegur oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, adakah membuat fitnah engkau wahai Mu'adz? Dugi baca panjang sampai lengah habis lutut orang lain. Sebab orang ni kadang-kadang kita tak nak anggap bahawasanya mereka ni tahu hukum hakam dan sebagainya macam kita. Kalau kira-kiranya tu imam baca panjang pun tak ada masalah, sebab semaya sunat. Kalau ditegur oleh Rasulullah ni semaya wajib. Kalau semaya sunat kita mampu pun berdiri, harus saja kita duduk. Walau tak sakit lutut ke apa, semaya sunat duduk harus. Dari segi banyak pahala tu, banyak pahala berdiri lah. Kerana apa? Kerana berdiri tu lebih penat berbanding duduk. Tu as-sawab ala qadri ta'ab, pahala tu di atas qadar kepenatan. Sebab tu kita puasa ni dengan saudara-saudara kita di Palestin puasa sama ke? Tak sama. Kita puasa duduk lekong sedap sejuk, keluar surah ni sambung pula ekor kereta masuk ekor pula. Sudah ekor kereta sampai rumah, ekor pejabat, ekor rumah pula sejuk sama duduk. Ya tak boleh ustaz, dah harga kalau panas-panas ni. Pas sama dengan saudara kita di Palestin puasa tak lama. Mereka dalam keadaan susah payah, nak makan, nak buka, nak sahur pun susah. Kadang-kadang sahur tu mati dah, syahid dah, kena buang dah. Buka puasa tu tak tentu boleh lagi buka kedok. Ada kedok makanan nak buka. Kalau ada pun, kalau tak sempat nak buka, kena berdiri, kena bom, tak sempat juga. Duduk dalam keadaan dizalimi. Dalam keadaan susah, rutuh bangunan ke apa semua. Diuji zahir batin. Zahir batin diuji. Penat, jasmani rohani. Mental diuji sungguh-sungguh. Sama ke pahalanya kita puasa. Nak kalau tidur lepas subuh, bangun-bangun masak. Tak sama. Tak sama. As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala tu di atas qadar penat lelah. Jadi sebab tu orang semaya berdiri tu lebih banyak pahala berbanding semaya duduk. Betul. Tapi semaya sunat tu harus tak kita duduk? Harus saja. Jadi tak timbul sebenarnya soal pendek kau panjang, letih kau penat. Pasal kalau kita semaya duduk pun sah, bukan semaya wajib. Gitu dah. Tapi orang ni bukan semuanya tahu kadang-kadang. Kadang-kadang orang tu dia tahu boleh duduk tapi tak tergamuk rasa nak duduk. Malu pula kau kiri kanan. Orang kiri kanan ni tua dah tapi berdiri lagi. Aku pula muda duduk. Malu rasa. Tu penyakit bodoh kat gitu. Malu malu nak semaya duduk, semaya sunat terawih, patah tak buat dulu, patah tak bongkar balik. Sepatutnya kita tu kena ada prinsip ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Benda yang kita tidak boleh buat belaka, jangan kita tinggal belaka. Kita tak boleh buat belaka kan, kita tinggal belaka. Kita mampu lapar je berdiri, berhadap tu kita nak duduk sterik, boleh. Asalkan kita tetap bertarawih. Kenapa? Karena ni khususiah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Baik.
Ambilnya tak tahu nak tazkirah gapo tak tahu, sebab bulan Ramadan ni kita kurang sikit keceknya, banyak duduk dia takut dagai. Jadi ambil pilih kita kita dengar sikit nasihat daripada satu orang tokoh ulama, namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masyhur dia ni dipanggil Habib Abdullah Al-Haddad, satu daripada yang diamal oleh orang-orang Nusantara ni, namanya Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad. Ya nama dia Ratib Al-Haddad, padahalnya zikir-zikir tu bukan hanya dia yang menyusung. Sejak zulun tu pun banyak dah ulama yang susung, lebih kurang sama, sebab itulah yang waris daripada hadis Nabi SAW. Cuba oleh kerana dia buka gelanggar tu kan, orang lekat nama dia lah. Itu lagu tu lekat nama dia. Kita dengar sikit nasihat daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, khususnya di bulan Ramadan. Kata Habib, qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ia kata faslun, ay hadza faslun, bermula ini ialah satu perceraian daripada segala nasihat-nasihat yang telah lalu. Jadi dalam kitab ni banyak nasihat-nasihat. Nasihat tentang akidah, nasihat tentang adab-adab kita masuk bilik air, masuk masjid, berjemaah dan sebagainya, banyak dalam ni. Dia kata wa alaika ay wa ilzam alaika, dan wajiblah atas diri engkau perwajibkan di atas diri engkau. Biar wajib pun hukumnya pada syarak, tapi kita tu perwajibkan diri kita sendiri. Perwajibkan apa? Bil iktsari min a'malil birri, dengan membanyakkan daripada segala amal-amalan kebajikan, khususan fi syahri Ramadhan, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Jadi perbanyakkan amal kebajikan itu tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita kena banyak amal kebajikan ni. Tapi bila masuk Ramadan lebih lagi. Gitu dah. Orang kita ni terbalik. Ia kiranya bulan Ramadan baru nak buat kebajikan. Di luar bulan Ramadan tak apa dah, tak buat tak apa dah bulan Ramadan. Ada juga lagu tu. Terang lama ni kata. Yang hari jumpa ustaz, masjid pondok macam mana, siap tak lagi? Tak siap lagi. Bagus tu. Bagus. Pasal apa bagus tu? Saya ada sikit ni nak wakaf juga ni, tapi tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan ada 3 bulan lagi. Pakal lepas saya tak ada masuk Ramadan, mati celak tu. Ada tunggu Ramadan, saya nak wakaf juga ni, tunggu Ramadan ni. Ramadan ada 3 bulan lagi. Alhamdulillah panjang umur masih. Alhamdulillah Ustaz. Siapa ada Ramadan ni? Saya nak tunai haji. Alhamdulillah, mujurnya panjang umur. Jangan lagu tu lah. Di bulan mana-mana kebajikan tu kena banyak, tapi di bulan Ramadan lebih lagi. Gitu. Jadi kalau tabung surah kita ni, duk lalu depan jemaah ni, kalau di bulan lain kita jatuh 10 riyal, bulan ni jatuh 100 ringgit. Lah gitu. Bulan lain 50 riyal masuk dalam tabung surah. Bulan ni 500. Gitu. Lebih lagi. Itu dah. Tu makna dia. Bukan hati nak derma, nak sedekah, nak buat amal kebajikan. Ramadan bila? Lambat lagi. Lambat lagi tak buat amal kebajikan dia. Mungkin lagu tu. Tu khususan fi syahri Ramadhan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan lain pun kita kena banyak amal kebajikan, tapi bulan Ramadan kena lebih lagi. Fa inna sawaban nafilati, kerana sesungguhnya pahala sunat, pahala kebajikan sunat, fi Ramadhan ni, di dalam bulan Ramadan ni, ya'dilu sawabal faridati fi ghairihi, membetuli, mana menyamai bagi pahala fardu, pahala amal yang wajib di bulan selain Ramadan. Jadi kita sedekah sunat dalam bulan
bulan Ramadan ni sama seperti kita keluar dia panggil sedekah wajib zakat kita. Oh, jangan main-main. Nah, pahalanya. Tak kalau kita keluar zakat hak wajib pula di bulan Ramadan ni. Itu pahala wajibnya berlipat kali ganda. Itu. Nah, maka sebab tu bulan Ramadan ni kena lebih lagi. Itu, lebih lagi. Bukan baru nak buat amal kebajikan di bulan Ramadan, bukan. Tapi lebih lagi. Sebab apa? Sebab pahala sunat di bulan Ramadan itu menyamai pahala yang wajib di bulan yang selain daripada Ramadan. Wa aidan, dan juga fa innahu, kana sesungguhnya bulan Ramadan tu yahsulu fi ramadana minat taisiri wan nasyati fi a'malil birri. Hasil didapat di dalam bulan Ramadan tu daripada kebajikan, daripada kemudahan dan kerajinan pada mengerjakan amal kebajikan, mala yahsulu misluhu. Barang yang tidak tidak didapatkan seumpamanya, wala qaribun, dan tidak hampir minhu daripadanya, fi ghairihi, dia pada bulan selainnya, fi ghairihi pada yang lainnya, lain daripada Ramadan, minasyuhuri, daripada beberapa bulan-bulan yang lain. Aja sungguh. Ya, bulan Ramadan ni siang hari kita rasa macam ingin tubuh kita. Nak baca Quran pun rajin. Kalau terawih 20 tak ada khilaf dah kalau buat siang hari. Sebab tubuh kita yang ingin. Kerajinan kita lain macam. Tak sama macam malam kita buka puasa kena-kena 3 pinggir pula tu makan. Tu jangan kata terawih. Maghrib pun nak mutuh. Tu hikmat Allah Ta'ala tu tidak buat terawih kot siang hari ni. Kata siang hari baru tak ada mujahadah mana gitu, tubuh kayaknya sedap wa amal. Nak balik rumah ada makan nasi ke? Tak ada. Baik duduk masjid, iktikaf saja rugi pula. Baik terawih katalah kalu lah orang panggil siang hari. Sebab apa kayaknya? Sebab tubuh kita tu Allah panggil apa? Ni apa dia panggil? Lia darah. Lia darah ni orang panggil saluran darah tu, highway, jalan raya bagi iblis syaitan ni, dia jadi sempit sebab kita lapar. Kayak gitu. Nabi kata inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi fadayyiku majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan ni dia masuk dalam tubuh kita anak Adam. Syaitan ni yang masuk, tapi syaitan di bulan Ramadan tu dibelenggu. Dibelenggu ni macam-macam tafsir ulama. Bukan belenggu maksudnya duduk dalam penjara, macam dalam lokap polis tu dah. Tu katung zaman dulu dia buat syaitan tu dibelenggu gitu. Belenggu ni setengah tafsir ulama ialah ni dah mana itu tak boleh nak masuk mana dengan laju dalam tubuh anak ada sebab lapar. Ya, syaitan masuk dalam tubuh kita tu, ia nak pergi ke mana? Nak pergi ke jatuh hati. Kenapa? Kerana bila dia boleh duduk dalam di hati kita ni, dia mari tazyin, mari gambar, mari duduk buat khianat, mari duduk bisik dengan khatir syaitaniah. Ketika tu kita tak nampak dah orang panggil alam malakutis samawat. Alam malakut sebelah atas. Mana syurga. Nemat-nemat syurga yang dijanji oleh Nabi SAW, kau yang nampak dalam hati kita. Sebab tu Nabi pun sebut lagi dalam hadis lain, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalau tidak kerana syaitan mengerumuni dalam hati anak-anak Adam ni, pasti anak Adam ni boleh melihat alam malakut sebelah atas dengan mata hati dia. Maknanya nampak nemat-nemat syurga tu seperti ainul yakin, hakul yakin dah. Nampak bidadari dah ni. Ada semaya lapar betul kita kalau nampak bidadari dah lah. Segar bayar nampak dah lah. Tapi tak nampak sebab apa? Sebab setan dia ada tubuh kita. Fadayyiku majariyahu bil ju'i. Nabi kata persempitkan liang darah kamu tu dengan berlapar. Maka sebab tu siang hari ni jadi ingin tubuh. Sebab kita lapar. Kata mari kita ngopak. Bahasa laya aku ngopak letih, aku lapar perut. Alah aku. Sepi
kepit liar darah kita tu menyebabkan syaitan tu payah, terbelenggu dia nak masuk ke dalam jatuh kita, hati kita tu. Tapi kalau jahat juga kata, ya pun jahat juga ustaz. Hak tu tidak syaitan dah, syaitan surrender dah. Memang dia tu bapak jahat lebih daripada syaitan. Nafsu dia sendiri dah. Kerana hak jahat sungguh bukan syaitan dah. Hak jahat sungguh tu ialah nafsu kita sendiri. Tawaqqa nafsak la ta'man ghawailaha. Mu kena takut, jaga-jaga dengan nafsumu, kata ulama. Jangan mu rasa aman dengan tipu daya nafsu. Sebab apa? Li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia ni akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana, lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Jadi yang jahat tu tidak syaitan. Syaitan ni memang tugas dia dah untuk menjahatkan kita. Tapi hak sebenar jahat tu kita dah. Tak ni. Amo selalu duk sebut, nak beza mana lintasan syaitan dengan lintasan nafsu. Sama-sama jahat belaka. Lintasan hati hak bahasa syaitan yang membisik, hak nafsu yang menghasut. Nak beza mana? Beza tak? Beza. Kalau syaitan dia tidak memaksa, dia santai-santai saja. Santai-santai. Dia santai kata. Buat kata maksiat dah. Kalau kita dosa ni, astagfirullahalazim. Tak apa. Dia tidak memaksa. Teruk sangat kot tu ya. Buat ni ya. Buat ni. Dia tidak memaksa, tapi dia senantiasa. Ya gitu dah. Syaitan ni bisikan dia tidak memaksa, tapi senantiasa. Habis babak, mari sebabak. Mari sebabak, lepas habis babak, mari sebabak. Dia tak akan berhenti. Dia tidak rehat. Dia kata, letih aku menata ni semua benda dia tak ikut. Bisa okok lu, tak ada. Dia tak ada rehat dah. Tak berhenti. Dia akan senantiasa bisik. Melainkan apabila kita tunggu, mana dia bisik, buat kau tu sedap kita pun sedap juga. Barulah dia pun dia mari buat gambaran lah. Kalau mugi gini habis itu pun masih ada lagi peluang untuk kita break. Astagfirullahalazim, teruk sangat dan aku ni duk bayangnya astagfirullah. Tak apa, syaitan tak ada dah. Jangan gitu, tak ada dah. Tak berat sangat tu. Bayar kita buat benda lalu lah. Ya syaitan tu gitu dah. Dia tidak memaksa, tapi senantiasa, tak bertiada. Tak sama dengan nafsu kita. Nafsu tu dia tidak senantiasa, tapi sekali dia bisik, dia memaksa. Tu kata ulamanya nak seperti anak kecil yang memaksa ibu ayah dia bila dia nak mainan, nak beli sesuatu permainan. Kita bawa anak kita pergi shopping komplek mana-mana, tiba-tiba nya pergi mainan otrome harga 150, 250. So anak patung tu lagu mana perasaan? Kata abah nak mainan ni, mampulah aku dah tu ni. Tengok harga dengan 250. Allah, berapa buku nasi khabu boleh tu. Beli hak lain. Beli hak lain, cari hak lain. Tak molek ni. Tak sih nak ni. Sudah. Dia cekak pinggir lagu ni sudah. Lain ada lagi. Tak nak ni kau. Lepas tu dia mulakan. Dia pecah baju, dia pecah seluar, dia gelepar roda dah tu. Sudah. Orang pun tengok belakang, nak jadi bapak sangat, kedekut hangit bengok ni. Serba salah kita. Serba salah. Tak beli. Orang tengok lain macam ni, tengok. Ilmu pala tengok. Apa beli. Itu nafsu tu gitu. Sekali dia bisik, dia paksa. Cepat buat. Sedap ni. Tak tahan saya. Cepat, selalu, segera, cepat. Kena pergi, kena buat juga hari ni. Hari ni kena tunai juga. Pergi pak siapa gitu. Itu nafsu. Itu nak cek nafsu dengan syaitan. Jadi kalau tak ada style lagi tu, mana hebatlah kita tu. Nafsu kita nafsu orang wali-wali lah ke. Nafsu mutmainnah dia. Nafsu tenang, tak ada nafsu cepat buat gigi, tak ada. Kalau ada juga hak jahat tu bermakna syaitan. Maka sebab tu orang yang berlawan nafsu sangat mudah di bulan Ramadan ni untuk dia lawan syaitan. Kalau dia tak biasa berlawan dengan nafsu, walau syaitan terbelenggu, dia tu bapak jahat lebih daripada syaitan lagi. Tak ada
gunanya setan belenggu, betul? Nah, tak ada guna. Batu jangan ada pelak kata, poso. Mana tolu lagi ni, jahat. Orang tak ada pelak. Mungkin tak ada pelak, ia tidak berlawan dengan nafsu. Orang yang mudah untuk buat amal ibadat taat ni apabila Ramadan Tuhan belenggu setan dengan makna nak masuk dalam hati kita tu susah kerana kita lapar, nah. Itu orang yang sudah kebiasaan berlawan dengan nafsu. Tu. Nah, lawan dengan nafsu. Mana nafsu dia tu paksa ke apa? Lawan. Macam anak tadi lepas dada nak beli mana, dia pun juga. Siapa anak dia boleh ngerek dia. Aku ke anak dia. Dia anak dia bapak dia. Dia dengar. Lah kalau anak dia sendiri tak malu atrama. Malu apa buah malu kau. Nah, dia berlawan juga. Dia gelepar juga. Nafsu dia gelepar, dia pun gelepar. Wa amah. Lawan dengan nafsu. Maka bila tiba Ramadan, syaitan dibelenggu, mudah dia nak buat amal ibadat. Tak ada dah. Kalau panggil nafsu dia tu nafsu yang tumakninah dengan Tuhan, bertenang dengan Tuhan. Nah, jadi kalau orang tu tak biasa mujahadatun nafsi, walau masuk Ramadan pun, kalau jahat juga jangan duk pelik. Nah, kerana hak tu syaitan tak tanggungjawab, kata ana bari ummin. Aku tu lepas diri padamu. Mu sendiri dah jahat tu. Nah, ini akhafullah rabbal alamin tu syaitan kata aku pun takut ke Tuhan. Habis itu. Jadi di dalam bulan Ramadan ni kenapa kita disuruh pertingkat lagi wa amal ibadah? Kerana di dalam bulan Ramadan ni didapatkan minat taisiri wan nasyati, daripada kemudahan dan kerajinan fi a'malil birri, pada mengerjakan kebajikan, ma la yahsulu mithluhu wa la qaribu minhu fi ghairihi minasyuhuri. Nah, barang yang tidak terhasil, tidak didapatkan seumpamanya, dan tidak dekat, tidak hampir padanya pada lain daripada bulan Ramadan. Kerana apa dia kata? Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Huraiannya seperti ini dia kata. Li'anna nafsa, kerana bahawa nafsu itu tak kena. Li'anna nafsal mutakasilata anil birri, gitu dah. Kerana bahawa nafsu yang bermalas-malasan mengerjakan kebaikan, ibadah, masjunatun bil ju'i wal atashi. Tu. Nafsu yang malah buat amal khijak ibadat ni terpenjara dengan sebab lapar, dan dahaga. Wasyayatina, dan syaitan ni pula al-musabbitata, yang melawani anil khairi, daripada kebaikan. Ya, syaitan ni tidak benda tak baik. Benda tak baik dia akan anjur. Tafaddal. Kalau benda tu baik, pasti syaitan akan sekat. Gitu dah. Benda hak baik, syaitan akan sekat. Orang semaya jemaah, orang nak buat tempat pengajian, mengaji agama. Dia tak boleh. Dia gelap jadi kelabu mata, jadi tak sedap duduk, jadi serabut perut. Ketahuilah orang tu syaitan tu. Dia tak sedap duduk dah dia ni. Dia tak boleh duduk dalam kampung ni ada pondok. Sudahlah. Ada madrasah. Maknanya tempat orang mengaji agama lah. Tempat orang mengaji nahu, sarah, makni, bayang, babak, istiqaq, watak, usul fiqh, qawaid fiqh, usul fiqh, ulumul tafsir, ulumul hadis, mantiq, mabahis, adabul bahsi wal munazarah, maqulatul asyar, ulumul tafsir. Itu tak boleh. Aku kena usaha macam mana nak tutup ni. Tu. Jadi walaupun dia tak ada tanduk, dia setan di kalangan manusia. Pasal setan ni dia tidak akan lawan kalau benda hak jahat. Orang buka disko, kelak malam, tempat berjudi. Ya tak? Tempat judi baru ke ni? Akak ibu jari siap. Ya Tok Ketua, ni tempat judi baru ni. Baguslah kita memberansaikan ekonomi di kampung kita. Setuju dia. Ada dah ke lesen? Tak ada lesen Tok Ketua. Tak apa. Saya usaha. Hola sikit je. Hola sikit je dah. Tu Tok Ketua kampung setan tu banyak Itulah gitu dah.
Dia kata pondok pun boleh juga saya nak tolong, tapi kena hala lah sikit. Setel. Setel tu gitu. Kalau benda hak kebajikan, dia akan lawan. Tapi kalau benda tu mungkar, dia akan setuju, dia sokong. Dia recommend pula, recommend tu. Wasyayatinal musabbitata anil khairi, dan sesungguhnya syaitan-syaitan yang melawani daripada kebajikan tu musaffadatu, terbelenggu, diikat. Macam sebut dah tadi. Wa abwabun nari mughallaqatun, dan segala pintu-pintu neraka tu dikunci. Wa abwabul jannati mufattahatun, dan pintu-pintu syurga tu dibuka. Ini semua waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang bagi nasihat, tapi sebenarnya nasihat dia ni tidak lain tidak bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal munadi yunada, wal munadi yunadi, dan orang melekak-melekak menyeru kullalailatin, pada tiap-tiap malam, bi amrillah, dengan perintah Allah Taala. Jadi tiap-tiap malam ni ada melekak yang menyeru kita, cuma kita tak dengar. Hanya yang dengar tu selain daripada manusia dan jin. Lembu, kubah, gapo, gajah, rimau dengar. Tapi oleh kerana dia bukan mukallaf, kita pula hak mukallaf tak dengar. Kalau dengar hak tu, kejut banyak tu. Kedua, ya baghiyal khair, hei orang-orang yang menuntuti ataupun mencari kebaikan, halummu, bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang-orang yang menjauhi orang panggil kejahatan, ataupun wa ya baghiyasy syarr, hei orang yang mengerjakan kejahatan, iksir, berhentilah, tahan, jangan dia buat kerja jahat. Tu ada malam-malam lekat asu gitulah. Habis itu. Kemudian kata Habib Abdullah lagi, wa yang bagi alla tu'raja fi hadha syahri syarif ala ghairi amalil akhirati, dan sayudia bahawa tidak mempertingkat, tidak naikkan diri kita di dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini di atas selain wala di dunia, dan jangan kita buat daripada dunia illa in kana daruriyan, melainkan hijab dunia tu perkara yang tak dapat tidak daruri, kepastian macam kita kerja cari makan gapo, cari nafkah tu kewajipan macam mana. Tapi bukanlah orang panggil di bulan Ramadan ni kita nak cari untung lebih dunia, tu silap tu. Tu pelik kita tu. Bulan lain tak ada bazar Syawal, bazar Syaban bazar Muharram ada tak? Tak ada, tak dikenali. Masuk Ramadan, bazar Ramadan, pelik tu. Bergama orang cari bitih di bulan Ramadan, nego. Pelik tu. Kadang-kadang orang tu dia tak nego bulan lain, Ramadan ni tunggu untuk nego. Tu lagi nego. Sebab apa kata Ramadan ni paling untung, orang berpusu-pusu pergi ke bazar tu bazar ni. Allahu akbar, manusia pelik sungguh. Orang salafun as-salih dulu dia hijau 11 bulan cari biti. Sebulan bulan Ramadan untuk diguna sebulan bulan Ramadan dia cuti hijau. Dia duduk iktikaf di masjid kayak gitu. Ini bagi orang hak hijau sendiri macam peniaga bisnes tu lah. Kalau hijau dengan orang payah nak buat lagu tu. Sebab tu kata melainkan kerana darurian. Orang hijau sendiri kan. Mana orang bisnes ni hijau sendiri tak ada hijau dengan orang. Dia boleh atur sendiri jadual dia. 11 bulan dia cari utuh sungguh, cari nego betul-betul. Sebulan Ramadan berhenti tutup kedai. Tu duduk mana? Di masjid iktikaf. Mana dulu salafun as-salih dulu tak dikenal bazar Ramadan ni, tak ada bazar Ramadan, tak ada. Bid'ah tu, tapi bid'ah bukan dalalah lah. Jadi Wahabi pula, bid'ah dalalah belaka ya dah. Bid'ah benda yang tidak dikenal, tidak dibuat di zaman Rasul, tak ada. Bazar Ramadan tu tak ada. Zaman salah tu tak ada. Bukan bulan Ramadan tu cuti hijau. Cuti berniaga. Kenapa? Sudah banyak dah duit di sebelah bulan mereka cari. Hanya bulan ni mereka tumpu untuk beramal ibadat. Kita pula terbalik. Sebelah bulan duk rehat, goyang kon dek dia ni. Masuk bulan Ramadan, sibuk nak nego lah.
Tu hok bagi banyak sekali. Cari pitih di bulan Ramadan. Jangan ada kata jangan. Illa in kana daruriyan. Ja'al syughlaka dan waja'al syughlaka, dan jadikan kesibukan engkau bi amril ma'ashi fi ghairi ramadana, pada kerjaan rezeki cari duit ini di dalam bulan selain daripada Ramadan, wasilatan, sebagai wasilah ilal faraghi lil ibadati, kepada melapangkan diri engkau untuk beribadat di bulan Ramadan. Jadi panjang lagi nasihat dia untuk bulan Ramadan. Ada 2 minit lagi dah. Sikit kita baca. Tengok dia kata wa khussal ashral awakhir, dan lebih-lebih lagi khususnya untuk 10 yang terakhir minhu daripada Ramadan, bimazidin iqbalin ala Allah, dengan menambahkan lagi berhadap di atas ibadat kepada Allah, waluzumil ibadati, dan berlaziman dengan ibadat. Wa in amkanaka, dan jika mampulah engkau, alla takhruja, bahawa engkau tidak keluar, minal masjidi, daripada masjid, fi hadhil ashri, pada ini 10 yang terakhir, illa ila ma la budda minhu, melainkan kepada barang yang tak dapat tidaklah daripadanya barang, fafa'al, maka hendaklah, bolehlah engkau keluar daripada masjid. Itu sunnah Nabi SAW. 10 terakhir nanti Rasulullah tak keluar daripada rumah sampai pagi hari raya, iktikaf. Makin kuat. Bahkan Nabi gerak, ahli keluarga Nabi pada 10 akhir itu untuk lagi banyak amal ibadat. Sebab apa? Sebab ada malam qada, ada malam qada di 10 akhir. Ini pun kita pun balik juga. Kitanya awal Ramadan ni penuh surah, nak pecah surah ada gini, lipoh pak keluar. Jangan 10 akhir, 15 akhir tu susu dah, tinggal 3 sah. 10 akhir 10 ekor meninggal. Tu hak lain semuanya Lailatul Qamar. Kita tu memang terbalik semua lawe Rasulullah buat. Rasulullah buat lagu ni, kita buat lagu tu. Kita setelah kita kalau ingat balik dari awal-awal tu bak tu email pula Rasulullah. Siapa temakmum tu lawe. Tu gitulah kitanya. Sentiasa suka Rasulullah SAW. Kemudian dia kata wa alaika bis salati tarawih fi kulli lailatin min ramadhanah, dan wajiblah atas engkau itu dengan semaya tarawih di tiap-tiap malam Ramadan. Qad jaratil adatu fi ba'dil buldani bitakhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a syakhsu bisababi zalika fi tarki ba'dil arkan fadlan an. Ini dia marah orang semaya sunat tarawih terlalu cepat. Macam dua era di negara jiran kita tu. Ya pelik sama negara kita, sahabat kita ni, kalau cepat-cepat sangat. Zalim. Tak usah mai lagi tu. Cepat apa biar jaga rukun syarat. Ada lambat-lambat dah. Semalam khotel 30 juz. Tak lupa gitu ya. Dua-dua tu tadi. Khairul umuri awsa tuha. Sebaik-baik hijrah tu yang tengah-tengah saja. Jadi aku rasa cukup setakat tu. Bunyi dah tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha وعمل ونية واعتقاد. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة في رفح وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.